مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita malam ni kita berada dengan ayat 197 daripada suratul Baqarah. 197 suratul Baqarah mengenai ayat haji, tapi subtitle dia tu ada Allah Subhanahu Wa Taala yang pesan pada kita satu pesan ni. Pertama kali kita baca ayat yang ke 197 ni yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuq fala rafatha wala fusuq wala Pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni cukup setahun dah lah pulak banyak kali dah cukup umur kita setahun tu. Pertama kali cukup setahun umur kita tu apabila ia sampai waktu kita dah. Waktu kita tak tahu lah bulan mana tu masing-masing tu. Ia cukup dah setahun. Pak kita pula dah baru ni 1 bulan Muharram tahun 1443 cukup pula setahun. Lepas tu dia tiba bulan Ramadan, itu bulan Ramadan kita boleh menyaksi faman syahida minkum asyhara falyasum, cukup dah setahun situ di segi pusingnya umur kita tu. Lepas tu mari kita menekan hak pracampi. Kita menekan hak pracampi tu tiap-tiap Lailatul Qadar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa bukanlah memberi arti kata kita lemah, bahkan memberi arti kata kita kena tosu, kita kena lawe cabar lagi. La haula wala quwwata illa billah. Kerana cukup dah dengan tibaan Lailatul Qadar tu. Dan kalau kita simpan bekal kita baik kok, maka baiklah. Cukup setahun situ. Lepas tu mari haji. Bawa mari haji sudah urusan haji Idul Adha belakang kok. Laipi dah lah kalau sah banci kok. Nak atuk semua banci dah lah. Nak buka banci yang baru dah lah. Itulah kita nak manuh tu hepse. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Pertama kali haji ni merupakan lain-lain dengan sebagai maklumat. Nenon lah. Lain dengan information sana itu terkenal. Faman farada fihinna al-hajj, siapa dia di fardu wasa kata dia lagi buat ibadah haji di sana tu fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tu saya jadi kecil ikut tak ada gapo pasal dia panggil kecil apa tak ada main prayo tu. Wala jidala fil hajj, tak ada bala bantah pula dah. Dia tak boleh kelahi bala bantah tu dalam haji. Pak kita pun aku boleh karuni hak baru ni itu cuba dia tak jadi bala, cuma dia pasing tersenak masing-masing. Kecil mudah-mudah tersenak masing-masing. Kita rasa kata sedap pasing mana dia gapo dia kerja hati. Dia dua kali haji ni dia cepok kalau dia bukan pasing slogan haji ni dalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa dia jadi mengagungkan haiti yinjai gapo-gapo tu syiar lambang Allah Subhanahu Wa Taala tu rasa besar
kita tahu kata ya ibadat haji ni ya kepok ya stupuk. Kalau ibadat lain ke semaya 5 waktu tu hamung aku di segi wela tu tak ada kena palah kat situ tu. Qur'an situ je Qur'an dia bagi Qur'an apa segenah benar dah kalau pada kata wela tekah pak je ke gapo tu Qur'an main sangat. Sebab kalau poso kalau apa dia ni semaya 5 waktu tu jangan kata rada patih, rada tampun dengan tampun lain tu tak support dah sikit sebanyak. Rada ampun dengan ampun tu sikit sebanyak tu lari sama telah rada jawab sama telah rada praktik dengan praktik. Lepas tu jelas dah. Lepas tu bak zakat pula dah. Kalau kita kata bak zakat masing-masing. Saya cukup setahun. Wian hak saya tu cukup setahun 1 makra. Harian ni cukup setahun 2 makra misalnya kita kata. Harian ni 1 kumpa. Ya jadi tak kena duk itu tu lah. Ada pun haji ni ya duk di cepok. Lepas tu puasa pun kita kata tak ada apa lah ala kulli hal tengok nak bulan gapo tu pukul 12 bai maghrib tu tak serupa dah antara tani dengan jalan dengan nara tu. Tapi bermari haji benar tu ya stupuk, ya tempat tak ada. Stupuk tu pakai ada toko di situ belaka. Lalu tu lah urusan haji tu di situ. Tak perlu. Ya pasal kalau duduk tempat sepik saat ni tu kita tempat sepik deh. Ya nak ajar katalah mana kita nak pandai orang tua dalam sangkum saat ni. Tu urusan. Kita kata kalau kita boleh duduk misalnya sebab kata kalau bilik sama besar ni deh, berapa belah ni deh. Kalau kita tak ada kuamrak sama-sama pok kita ya tak boleh duduk. Lepas tu tapi kalau ada kuamrak walaupun sepik senyap mana pun dia boleh duduk. Stupuk bumi di Mekah pun, stupuk di bumi di Masjid Haram. Kalau sah mari lek belakang duk lakah batal tekak orang gapo-gapo gitu mari duk sigung orang, ya tak ada kuamai daripada kita lagi buat ibadat haji. Ngano jadi wan tua kita jadi ya panggil kuam utun kita di segi kesabaran kita. Sebab tu ya kata kadang-kadang tu haji belaka dah hari nak kelik tu. Udara pun panas, gapo pun jadi situ nak mula nak gocoh orang, la haula. Ya ada tempat nak gocoh orang di situ. Pak kita pula dah ya jadi satu padang pula dah bawanding. La haula wala quwata illa. Walau bagaimanapun sini Allah Subhanahu wa taala dia nen di hujung ayat hak yaukab hak haji ni, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa saja muat benda baik, ya buat ni buat jadi sedap hati. Kalau kita kata tak senak kita pesan ni, buat jadi temcai, sedap hati, amal ibadat. Sebab Tuhan nak mong hati kita dengan amal kita. Dia tak nak mong rupa kita, tinggi kita, renah ke kaya, ke susah ke apa. Dia tak nak mong situ. Mong dia amal kita dengan hati kita. Apabila kita amal kita dengan hati kita, 2 perkara. Satunya, jadi temcai. Yang kedua, jadi mancai di segi amal kita. Sama telah dengan baris sucai itulah. 2-3 perkara tu sakut paut dengan hati belaka. Lalu itulah wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa saja kita tancai saat ni walaupun halu-halu ke apa pun Tuhan tahu. La ilaha illallah, Tuhan besar sekali. Lepas tu dia pesan pula wa tazawwadu. Ha ni hak cup perasaan kita hak malam ni. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau gitulah sudah belaka dah kita rasa nak cukup setahun pula dah ni. Ngaspon kata dah bila saat ni ayuk kita wian ayuk kita di segi tonderan bulan Muharram, di segi bulan Ramadan, kemudian mari hak Lailatul Qadar, hak kamno pracampi saat ni. Kita lo ni duduk dalam hak kamno pracampi hak bulan Lailatul Qadar barang ni. Teng siapa Lailatul Qadar lagi ke datang. Kita duduk dalam tu, dalam kerabuangkan hidup kita, gaya kita, malah kita, rajin kita, usaha, upaya kita duduk dalam tu lah sikit sebanyak. Sebab tu lah sebesar sekalipun walaupun kita di malam tu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, lalu ni pun rawang azan dengan iqamat tu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Dak dosa umur di antara azan dengan iqamat. Celah tu setelah mana kita top senang orang azan tu, kita mai kata pula Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Tu ya banyak tu. Ka Allah nak pergi bahasa sia pun minta ka Allah hai apai kepada kita al-afwa, afiyat tu
Dia memberi kata afiat ialah dalam cuang wela yipsi comong kita tu kita tak ada dosa. Payah tak boleh jadi. Ke mana jadi? Afiat tu makna kata tawan kita 24 jam ni kita berisut daripada dosa. Ia tak boleh jadi. Satu segi tu. Tapi apabila ia gelicir, ya kita mai selalu dah. Astaghfirullahalazim tu. Hak tu yang nen. Masalah puasa Arafah bawah ni tu. Puasa Arafah ni pen okat. Okat nak sapu dosa. Tapi ya tempat kita jadi alhamdulillah ala kulli hal. Jadi okat nak jadi bala. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah. Tu jadi nak dia tak faham sekarang ya susah situ. Pentingnya wa tazawwadu. Tuhan suruh bekal. Tuhan suruh kita teriam tua di segi sabiang kita. Wa tazawwadu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik sabiang sani. Sabiang hak tisud ialah taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Taqwalah padaku wahai yang punya hati sani. Yang punya hati sani. Mana kata hati sani hak tepat sabit je duk gi mari duk ulai nak jadi hati kita tu seketul darah kita hak ni duk tok duk sining ni deh. Ya sebenarnya kalau kita kata nampak kiat hati kena duk lekan ni. Sebab segala-gala hak mikiat tu kita rap semut bantuk lekane. Wa apa lihat tak hati leki ni. Wallahu alam setengah daripadanya ya tepat duk leki ni tepat duk tak berapa molek walaupun kita tengok di segi cewak watia kata celpong kita sini besar hak ni halus maka duk di sini hak tu di segi ia panggil fisiologi. Fisiologi dengan biologi gitu tu. Tapi duk sini ni seolah kata nak jadi lawe. Benar paki kita nak moksong kita nak jadi samrit duk kane. Kena lawe. Hak kiri kita ni gi pakan ni. Wallahu alam satu cetana lah. Duk kiri ni kita nak gi kane. Supaya kita kata dia bawa cole, talent duk kiri tapi kita lagi kane. Nak lah mana nak pergi steering cole saat ni nak jadi semedun hatu tu. Balah tu lah lebih kurang dia. Sini yang dikasih sekalian. Apabila balas tu Allah Subhanahu taala ya pesan pula afala yatadabbaruna al-Quran. Maka kenapakah ataupun tak patutkah mereka tu tadabbar akan al-Quran? Kerana kalaulah al-Quran tu bukan dari sisi Allah Subhanahu taala, nascaya ada perselisihan banyak. Tapi kerana daripada Allah ni tak ada tempat selisih, hanya duk mana? Duk jadi tepatnya, duk jadi tam hawa nafsu, tam arum. Sini lah dia kata apabila kita nak tilik pada Al-Quran dan Sunnah saat ni, kita nak nen Al-Quran dan Sunnah saat ni, kita kena tengok kata Tuhan kanak gapo. Allah Subhanahu Taala yang minta daripada kita suruh baca Al-Quran saat ni tu, ya kanak gapo. Bukan turut kanak hawa nafsu kita. Sebab gapo? Sebab kalau manusia saat ni apabila dia pergi cari benar-benar hak tam arum dia tu, dia kena temu juga dalam Quran. Tapi tam arum dia lah. Pas dia kata, ni ke hak Allah Subhanahu Taala. Supaya kita lolek hak mari duk hak masalah hak jadi kane kiri kane hak masalah bak ganyo. Dah bak ganyo mari kecik hafal ko gapo? Tak ada gapo, tak ada jadi masalah. Jadi satu masalah. Ya benar ni. Ya benar ni walaupun di segi fiqh kita kata baik. Ya daun kayu ke? Daun kayu tu di segi tak ada najis, tapi kita kena tahu ken kata kita ni sebagai puru, kena tahu ken. Kalau kita buat pelepah lagu tu ke? Malah pitah. Kau duk harai lagi pun wairun nak pitah tak cakap nak pitah dah wairun. Pas mai kata pahala kata kau. Sekadar kata baik mai duk boh le kocek gi semaya mai perai. Tak ada najis. Apabila tak ada najis jadi tak ada harai. Apabila tak ada harai tu ya duk di segi kita guna. Ya tak boleh buka patu bet tu. Ya panggil ada sadduz zara'i, satu kaedah juga. Kita kena jadi sepik-sepik. Hak tertutup bawah ni pun tak ada nak pitah wairun. Pas mari terbuka pasal ni, ya tahu, ya panggil ni ke hikmat. Nah hikmat ni jadi ada kuamru tu bila nak ambil guna pasal tu, bila nak pekuk, bila Abu Hurairah sendiri dia kata, kalau ku sebar ilmu Rasulullah berlaku semua kiaukab fitnah akhir zaman,
Lah cara demo mai catah batas tekak ni. Ya tadi ada bang kuamru saat ni dia kena duk katuk-katuk sana. Muaz bin Jabal pun dia pesan. Dia kata kalau aku tak takut Tuhan lagi ke datang, aku itu tu pakai katuk ilmu ada bang kuamru tapi dia bimbing takut Tuhan. Ha ni hak kiau-kap hak Nabi royak kata apa dia ni siapa dia mati tak ada syirik dengan Allah Subhanahu taala maka Allah Subhanahu taala ai apai. Lepas tu Muaz dia kata kau ya Rasulullah kau cak pepre. Nabi kata kau dulu takut bimbing-bimbing takut jadi demo pramat. Dia nampak gitu Tuhan apai takut jadi pramat. Ayah pun duk pergi benda tu hingga Nabi mati dia kata nama berdosa apa ada Nabi nak cuk perasan ni nak ayat kata bukan kuamru tu tengok kenapa ni pandang gatik tengok sikit sebanyak bukan kata semata-mata mari duk kecek bab fiqh mata juga jadi kena ada lagu tu dah ni nak ayat kata kedah kita apabila nak tilik pada Al-Quran dan Sunnah kita kena tengok pada gapo kan nak kira Allah Subhanahu taala dia kan nak gapo sebab Al-Quran ni merupakan yang jadi pedoman pada kita panduan pada kita ia nak kanak kita tapi kalau kita meritam arum kita belek temu ya temu ia boleh buat jadi ia bukan dalil ia bagi dalih berdalih bukan berdalil gak nauzubillah min zalik sebab tu dia dikasih sekalian kiokap hak ni Qatadah rahimahullah salah seorang orang tabi'in dia kata dijadikan malaikat tu dia punya akal fikir bandar malaikat ni dia ada dia panggil semong dia tu akal fikir dia tu tapi main syahwah lepas tu dijadikan binatang saat ni ada syahwah tapi tak ada akal fikir lepas tu dijadikan manusia saat ni ada dua pesing ada qadi ada khosiyah ada hak buat ada hak lub yang mana kata ada akal fikir ada syahwah dia hawa nafsu dia tu lepas tu barang siapa akal fikir dia boleh kontrol syahwah dia hawa nafsu dia tu maka dia lebih baik daripada para malaikat tetapi sekiranya kalau hawa nafsu dia ataupun syahwah dia tu jadi Allah situ tu maka binatang na'udzubillah min zalik lebih baik daripada dia ni orang manusia saat ni duduk tengah tu bila apabila dia akal fikir boleh kontrol hawa nafsu dia tu sini dia radab dia tu lebih baik daripada dikwa banda malaikat tetapi kalau dia tak boleh kontrol situ dia turun daripada tahap nate na'udzubillah min zalik ulaika kal an'am bal hum adall bahkan lebih sesat sebab nate tu kita nak kata wak boleh mun tak puk dia tak kena kata dia tak puk dia tak ada akal dulu kita ni hidup balah dengan tak puk tu jadi tak puk di kita seolah-olah kata lalu itulah satu kaedah lagi sebagai nak teriam sabian kita ni Malik bin Dinar dia katakan kullu jalisin setiap peran kita tu kita duk bersaing dengan dia dengan kawan dengan dia duk patik sampan dengan dia tu deh la tastafidu minhu khairan tak ada maidai prayut daripada dia satu kebaikan khairan ni bahasa nakirah makna kata benar segala-gala hak orang panggil kuamdi setiap orang kita duk bersaing dia tak ada nampak boleh prayut sikit sebanyak dia cepo hak prayut hak akhirat fajtan itu sengih pun tak ada apa dah tak ada rugi pun bahkan kalau kita duk kacang dengan dia pula dah jadi nak rugi sengih sikit-sikit kalau tak ada prayut tapi kalau ada prayut ala kulli halah lalu itulah dia kata juga di sini kita tak pasti kena duk paling belakang nak tengok putang kita senyap mana. Orang yang ikuti kita, orang pengikut kita, orang penganut kita tu tak pasti kita mai paling tengok ke belakang tu camnuan putang kita tu senyap mana. Tapi kita kena tengok ke depan kita supaya kita nak jadi pelopai dalam lintang kita. Itu satu juga kaedah juga. Makna kata kalau kita kata mancai satu-satu perkara tu tak pasti kata kita kena paling tengok ke belakang. Kita kena tengok ke depan sebab kita nak hadap depan. Kita kena suluh ke depan. Buat apa hak belakang tu kalau kita tuai yang tidi, ya mari lepas sore ya mari adalah putam kita tapi camnuan dia mai samkan di sisi al-Islam. Sini dia kata lagi Abu Sulaiman Ad-Darani di kalangan orang hak jaya belaka ni orang as-salafus salih Abu Sulaiman Ad-Darani dia katakan tuba cukdi pasal mana cukdi tuba liman sahhat lahu khutwatun wahidah
Cok di bagi orang tu kanton hok rek hok dia tu pasal tuk tong lalu dah. Pah dia berjakah tu betul lah dah, tapi dia nak daripada kanton dia ni, dia nak keredaan Allah Subhanahu taala. Ha ni dia cok di. Satu-satu langkah dia tu wak dia payayam nak jadi betul. Payayam hok satu kanton dia, telak kanton dia tu nak jadi gapo dia ni, nak jadi samrik, nak jadi gapo dia ni, tuk tong sat ni. Lebih do cepok ia mari dalam hal hak ni ya gapo dia ni, astagfirullahalazim, nak keredaan Allah Subhanahu taala. Sebab tu kembali semula kata tahqiq kehambaan hati kita tu. Ya kita di diri kita tu semua anggota kita tu kita rangkai kita semua tu hamba pada Allah. Tapi ya bagi tu pula. Mata kita tu pen bau kong Allah di sudut mata. Telinga kita pen bau kong Allah di sudut telinga. Lepas tu dia cepok hati kita pen bau kong Allah di sudut hati tu. Tempat kontrol situ. Lebih-lebih lagi nak jadi tahqiq ubudiyah hati kita apabila nak kata Allahu Akbar tu. La haula wala quwata illa billah. Sebab itulah Ibn Taymiyah sini dia kata setiap kali seorang hamba ni bau kong Allah, apabila setiap kali dia kata Allahu Akbar, ia payayam jadi kata cetana dia sikit sebanyak pun tak apa, bukan cetana orang nampak kata cokoh tu dak. Cetana jadi rusuk tua dia tu kata Allahu Akbar tu segala agung lebih segala-gala perkara. Lepas tu maka tak daklah lah hati dia tu apabila dia yang mai capur dia kata Allahu Akbar, capur semabur molek dengan hati dia di segi cetana dia saat ni enggak. Dah, tak ada apa lah. Tak ada dah Rabbaniyah hak lain tu taukab dengan Rabbaniyah Allah Subhanahu taala di sisi hati dia tu. Hak tu orang tu pi mana yang pejam mata kok Allahu Akbar samrit lah dah. Tepat sebab kita nak pergi orang panggil sebuah tubuh kita ni nak pergi jumpa, tetapi hak tepat dia nak mong sungguh di sini ya. Hak kata hak duk kiri saat ni hak kita nak lawan nak pergi kanan tu. Dah napa dah dia nak mong situ. Pak kita kena duk didih hak tu lah semua yang dikasih sekalian. Sebab tu satu segi juga masalah tanah air ni saat ni satu kuamai juga. Tanah air kita selaku orang Muslim ni di mana saja ada agama al-Islam, situlah tanah air kita. Dan di mana saja orang duk kata Allahu Akbar, di situlah tanah air kita. Kerana apa? Maimi kunka lebih besar, lebih dia panggil bahagia, lebih mi kuamsuk, lebih orang panggil lanjut daripada kita tu selalu dengan Allah Subhanahu taala pada setiap keadaan kita. Tak ada kuamsuk lebih pada tu. Ia panggil di kita duk tergambar kata syurga saat ni rocak syurga nu hok nung hok kita duk nampak. Padahal syurga tu siapa dia tak ada teriam tua syurga dunia ning ni. Agak kata susah sikitlah dia nak rocak hok syurga akhirat. Ya syurga dunia duk mana? Syurga dunia tu apabila orang Allahu Akbar ya top senang dai. Syurga dah tu. Syurga dia tu apabila dia mari semaya tu ya cukup dengan khusyuk. Syurga dah tu. Syurga dia apabila dia mari baca Al-Quranul Karim duk puas, duk nampak kata ini adalah yang duk mong pada dia. Semua tu perkara-perkara syurga dah. Apabila 2 3 4 5 perkara dan lagi-lagi dia rasa rocak syurga, tak ada pasal. Sebab dia duk kecak syurga hak ni dah dalam kata dalam keadaan hak samantara ni dia berasa kata sedap belaka dah. Sekadar kata dia duk teriam sabiang dah. Nanti masa duk teriam sabuang, nanti masa duk teriam bekal dia. Duk dua tu ya. Dah. Lepas tu sini ada seorang sentena di antara anak murid dengan tok guru dia. Anak murid dia tanya tok guru, "Was-sabilu ilallah?" Untuk nak teriam sabiang saat ni. Lepas tu, bagaimanakah perjalanan kita kepada Allah? Pasal mana? Tu guru dia jawab kata, Al-aisyu fi sabilillah, hidup pada jalan Allah ni lebih berat sakit daripada mati fi sabilillah. Dan kita, ciwik kita ni perak Allah saat ni,
Lebih baik daripada kita sia-ciwi perak Allah. Lebih berat. Lebih penat, lebih berat. Sebab gapo? Sebab kita ni satu detik masuk, satu cuang wela, pak siapa masuk gapo tu, tak ada kira lah. Cara sakit, cara demam, cara pasal mana, siapa masuk kita pindah-pindah gi jumpa dengan maharaja lagi maha ruai, maha kaya al-ghaniyul hamid. Tapi masalah kita duk hidup nak jadi tosu dalam hak klun hak mai duk glome nak kita nak tatai sana. Hak tu payah. Lalu itulah syekh dia tu guru dia kata ni ke al-jihadul azim. Hak pasal nak cabah, nak tosu, nak payayam, nak yok radap sangkum, nak beki, nak praprong tua eng dia tu, macam-macam situ kok sama taruh nak pejam mata gi tu kok. Hak tulah kena duk berat. Nak wan tua dia, nak gi kanan cara wan tua nak gi kanan, kalau nak gi kiri pun kena wan tua nak gi kiri. Hak tulah dia kata al-aisyu fi sabilillah. Ciwit perak Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya kematian ni bukanlah sebesar-besar musibah di atas dunia. Musibah ni yang panggil gapo ni taipibat dah. Musibah. Taipibat ni bukan makna kata kematian kita tu bukanlah satu musibah hidup bukan. Kerana hidup ni ya gulawe mati. Kematian ni bukanlah satu musibah, satu taipibat dalam hidup kita bukan. Kerana kematian ni merupakan sunnatul hayat. Sunnah ni makna kata pengku. Apabila dia ada kenek, ya ada tinggi. Ada baik, ada jahat. Ada putih, ada hitam. Ya gulawe dia. Lepas tu dia ada ciwik ni, ya ada mati. Pada mati tak ada masalah. Sunnatul hayat. Hanya ada jadinya. Tapi hak besar sekali ialah mati perasaan kita takut pada Allah sedangkan kita masih hidup lagi. Perasaan kita takut pada Allah, wak ikut wak. Gapo tu segala-gala pasal berdalih kok tu berdalih kok ni naudzubillah mah. Hak tu yang panggil tak takut Tuhan di situ tu, hak tulah hak musibah besar sekali. Sekalipun kita hidup lagi. Sebab tu kadang-kadang yang dikasih sekalian 3 tinang samrap cuma wela lah sebetul ya. Orang dapat teduh hari akhirat nanti, warek hari kiamat apabila dia bangun daripada kubur sana, ya ada 7 gulungnya. 7 prapet yang paksa duduk dalam bawah teduhan. Teduhan yang tak ada teduh kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala tahunan di sana tu. Lalu itulah ya pak peseng orang kena duk tosu duk payayam semua. Lepas tu dia ada 3 peseng tu, peseng cuang wela sebetar ya pandai yang mari okak mari pak dia guna lalu dah. Ya mari pun ya tolak ke dengan niksai iman dia jugalah. Misalnya kita bila tujuh sana gapo dia. Orang yang dapat teduh cek prapet dapat teduh hari akhirat nanti. Orang duk kelik-kelik, orang duk terung atas kepala lutut panah. Matahari duk dekat dengan kepala. Allah, hari ni pun subhanallah. Dengan udara tu peluh cerah. Tu matahari tu kita duduk dalam kadang-kadang boleh duduk hujan dah tapi peluh car dah. Subhanallah, balah mana dia panah dia nunggak. Tak tahulah macam mana, tapi no ayat kata ada orang samrik dapat teduh di sana tu 7 gulungnya, 7 peseng. Satunya imamun adil. Imamun adil punam yang nak jadi menegakkan keadilan kaum hitam saat ni kena duk usaha duk payayam tu tong cewelam lama dah rakyat yau duk payayam dia tu spesing. Yang keduanya orang sentiasa hati dia duk terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid tu bukan duk mudah. Kalau pak ambil dia beranak sampai umur 10 Nabi suruh ajar semaya tu hati tak ada terikat lagi dengan masjid. Duk 10 sampai 20 tak ada ikat lagi. Kalau nak hati berasa nak terikat dengan masjid tu antara 50 60 ikut 70 nung ya baru mari timbul perasaan. Pentingnya sedewan ayat kata payayam nak jadi hati dia terikat dengan masjid tu kena cewek lama. 2% dah situ kena guna masa. Yang ketiganya syabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang wacun taat dia kepada Allah. Yang main bola lala.
Ingat duk main sepak ke ganut, ingat nak bengorek lolo dah. Yo klik wis sejak peluh dia tu yo mandi, yo boleh mari semai maghrib. Hak tu payah juga didikin jadi siapa tanggut tu. Kadang-kadang ngepek buih lagi pun tak jadi. Leh orang duk be kio-kio tak ada tahu ke mana lagi, nak oyak terpayah. Lepas tu yang paknya dua orang lelaki. Kuamrat duk sekali duk pakat duk kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dua orang. Hak ni kasih kepada hak ni kerana Allah, hak ni pun kasih kepada hak ni kerana Allah juga. Hak ni pun nak sang jadi tubik perasaan kasih saya tu kuamrat pada Allah saat ni tu bukan duk mudah. Ya kebanyakan tu kasih ya ada mi pemperaya. Tapi nak pada Allah saat ni kena duk buat payayam situ tu payah. Tetapi subhanallah, tiga apa sen cuang wela lah samrit lalu dah 3%. Tapi ya pandai ya panggil ya cai okak jadi pandai lah. Satunya orang keluarkan sedekah secara sembunyi, nah satu sedekah 20 kok, 50 kok, 100 kok, hak itu tu pentingnya jadi lah sekaligus terperak Allah Subhanahu Wa Taala sekali tu samrit lalu dah. Sebab ya barisut cai 100% situ tu. Samrit lalu dah. Kalau 20 kok, cara 20 kok, pensabiang 20 kok, tapi nen di barisut cai saat ni. Kalau 50, cara 50, kalau 100 pun cara 100. Pentingnya jadi lah sekaligus tu yang buat pasal tu bersih hati dia, ikhlas hati dia, jujur hati dia tu. Samrit lalu dah. Boleh terdah dek nung. La ilaha illallah tu spesial hak pertama daripada hak tiga sani hak samtinang sat ni. Yang kedua daripada tiga hak samtinang sat ni, seorang lelaki duk zikir pada Allah yang ingat sikit sebanyak hak adik dia, hak buah dia ke hak mana ke yang mai baca Quran, dia rasa sayuk ke mana, nilai hak mata cuan tu. Cuan wela hak tu benar tu, maka ya samrik lalu dah. Subhanallah. Dah duk baca Quran, cara baca Quran ataupun di dina hari ke mana dia salat ingat kata adik dia kau duk buah-buah itu kau masa lama itu duk jadi buah sikit sebanyak gapo wasa kata sebok mengalir air mata dia titik air mata lah sekaligus pen okat tidi bagi dia tu pucuk di lalu dah. Yang ketiganya seorang lelaki dipanggil, orang panggil seorang perempuan riak, seorang lelaki saat ni, seorang perempuan tu ada tamneng tuai pucome suruh mari wak karut dengan dia. Hak tu pun tancai wah, inni akhafullah. Maaf, saya takut Tuhan. Ya patisik ngelah ya cuk jin dia lagu tu. Lah sekaligus tak apa samrik lah dah. La ilaha illallah. Ni no ayat kata cincang kita di segi cuang wela kita nenonnya ada kunka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Detik masa tu macam tamadat masa kita dengan Facebook, masa kita dengan line, kalau kita jadi tancai haidi nenonnya ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu sinilah itu baik satu yang panggil gapone Iryabut Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Iryabut Al-Hasan Al-Basri saat ni nak buat benda ni setelah mana yang mari temaki ayat Al-Quranul Karim hadis Nabi, dia tubik kaedah hak ciwik dia. Dia kata, kalulah aku tunai satu hajat pada saudara aku tu, orang lambang, orang yakcon, orang yang ikutlah kok mana sikit sebanyak gapo tu, dia boleh tunai hajat hak saudara dia tu, lebih baik di sisi Al-Hasan Al-Basri saat ni tu daripada yasmaya 1000 rakaat. 1000 rakaat kalau kita mai tak nak priap tiap kena cewek lah senyap mana semai 1000 rakaat dah. Song rakaat sedang kalau 1000 saat ni pengmi haroi lamat dah. Song rakaat kena haroi lamat. Haroi ke lamat dia tu hak ni duk spesial sini, hak ni dia tunai satu hajat saudara dia tu ya kadang-kadang tak mesti kata dia tubik duit dia sendiri. Bot bak nati dia, kan pasangan dia ke, kam nek enam dia ke, ikutlah dia tunai hajat dia lebih baik daripada dia semaya 1000 rakaat. Ya sebab ya kau cai masalah kata cuang wela ni minam nak
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lepas tu gak dipesan oleh Amr bin Qais rahimahullah. Dia katakan Amr bin Qais, "Iza sami'ta syai'an minal khair." Ha ni nak ayat kata ha nak teriam sabiang lah ni dah. Apabila mu dengar sesuatu daripada kebaikan, kuamdi dah. Buatlah selalu. Tak mesti kata banyak, tak mesti kata oh saya ni kena buat pasal kuamdi, kena guna duit. Kena guna pasal ya panggil apa ni subsin. Ya tak pasti kena guna subsin. Lah kadang-kadang khair tu kita buat tu di segi ucapan kalimatun tayyibah hak kita senyum kita tu macam-macam. Kalau kita dengar satu kebaikan tu, dia kata buatlah selalu. Nascaya kamu tergolong yunai wongkan ahlul khair. Cau hak kuamdi tu. Kita nak tok kita tu, nak tang tua kita ni sebagai ahlul khair tu, kita kena ada hak okat-okat pasal ni lah sikit sebanyak. Cara tutur kata kita, cara kita mari sikit sebanyak kan perasangan kita, ikutlah ke mana-mana situ tu. Pentingnya jadi lepas tu hak besar sekali dalam hak ni dia panggil panati merasa. Hak tu lah hak besar sekali. Kita duduk dalam sangkom saat ni kata we jadi panati merasa. Dia lah ni balah ni kalau kena kita lah mana. Tu dia panggil ti merasa dah lah. Ya kadang-kadang hak duk jadi kecok gapo tu, dia tak pandai nak timai atau nak timai rasa. Ya muskilah jugalah. Tapi kita tak apalah apabila kita azam ada dalam hati kita tu bahasa kata nak kuamdi, nak teriam sabiang tu, ya khamari lah sikit sebanyak nak kena dah sikit sebanyak. Tapi yang besar sekali tu, ya duduk niksai dulu. Lepas tu ya duduk dengan didik ke, sepengah Abu Bakar dengan Umar tu, niksai dia dua orang tu tak serupa dah. Lepas tu Nabi mari didik dapur. Tu sebab tu lah balah-balah mana pun, Umar walaupun balah mana pun, dia kena duduk dalam dap tisong. Abu Bakar balah-balah mana pun, dia duduk dalam dap red. Dia kerana dia benar diniksai dia tu. Tu. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Pentingnya kita yang dikasih sekalian, tangok kita apabila nak cukup banci kita pelaipi kita, lepas tu kita nak bertemu pula dah tahun depan tu, kita ingat pada waktu Tuhan sebagai ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sini ni dia panggil sebagai tafsir ayat ni. Gapo kita nak tahu kata Tuhan saya kata wa man yattaqillah, siapa dia takwa kepada Allah, nascaya Allah Subhanahu taala hai tangok bagi dia tu dan wi rezeki kepada dia dengan secara dia tak kira. Patu nuatlah mana pasal takwa pasal mana, kerap dia tu pasal mana, ataupun tong kena buat tam arai bang dah. Sini Nabi yawi atibani man lazimal istighfar. Orang duk mulut dia seumu astagfirullah, duk mulut dia. Duk luar-luar tu astagfirullah. Tu dia panggil lazimal istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqhu min haitsu la yahtasib. Hak ni dia panggil tafsirul Qur'ani bis sunnah. Quran mari ayat suratul Talaq ayat 2 sampai 3. Tafsir dia ni kita kena iriabuk kita lah mana gatik tam nanti gapo gatik ialah man lazimal istighfar. Duk atas mutu gapo tu tak ada duk payah masalah kita nak jadi gapo ni sematik. Kadang-kadang sematik kita bawa mutu dengan istighfar tu dengan kita sematik duk lai ya panggil cailer tu dengan sematik astagfirullah ni, ia lebih kemah sematik dengan astagfirullah lagi. Lepas tu kalau ke mana-mana, nasallallahu as-salamata, ni jadi kemalangan ke mana-mana. Pejam mata kita dengan pejam mata istighfar. Bila-bila dia bawa mutu tu, katakanlah dah. Ya kita tak tahu. Kadang-kadang mari, sepengah ada baru ni, dia mau ya pergi nak pergi apa dia ni, nak pergi nuat di Romban Oktober ni, nak pergi nuat. Lepas tu, jadi ke mana? Jadi masuk selalu tak tahu kata ya darah tinggi. Masuk nuat-nuat, khabar-khabar. Ya tu baik gitu. Berat sebelah tu bawa mutu boleh lagi. Gigi saya dengan putung tak khabar. Nak ayat sekarang ni pasal ni kalau kita dok kamlang dok bawa mutu ke gapo dok mulut kita istighfar tu, dok asal kalau tak kedai kita tak tahu pian mana kita nak pejam mata.
Tapi kalau takdirnya pejam mata besar-besar ni, saya tak diselisih dengan cik, ya halau mari. Halau mari ikut cemerah ni, dia tu. Ya weru yang bawa motor ya tak di cik. Bro, di jalan-jalan kong tu ya berderah. Oh, saya pun nak berderah ke ya juga. Nak nampak macam mana? Saya bukan cumata. Ya cik tak pakai cumata, tak nampak. Pentingnya sepengacik yang mai pucak cemerah nak mari sini dah. Boleh-boleh dah buat mutu astagfirullah pun. Semati dengan buat mutu dengan gapo tu tak ada apa, beres. Boleh lebih pada 100 kali ambil di cemerah sampai sini. Boleh pada lebih pada 100 kali. Dah, insya-Allah taala. Pentingnya ada seorang tu yang mari merayu ha, ya wasana cai lah. Ya nak cai Al-Quran maidai, tak pandai nak baca Quran. Bukan zaman kita dak orang tak pandai baca Quran. Zaman Nabi ada dah tu yang mai ya wasana cai, ya Rasulullah, inni la astati'u an at'allama al-Quran. Aku tak kuasa nak baca nak belajar mempelajari Al-Quran. Pagapo gatik haruh jadi boleh dalam semaya nak jadi 10 hak tak pandai baca Quran sana semaya. Nabi kata, kata gini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. 5 perkara tu. Kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya pun gak terima rap dah. Gis kerak pandai kelik. Nabi kata ya tu. Lepas tu dia pandai kelik, dia kata, ya Rasulullah, aku kata 5 perkara ni kepada Allah, boleh kepada Allah. Apa boleh apa kok ku. Jadi sedap juga dah ya alasan dia tu. Apabila dia kata 5 perkara ni boleh kepada Allah, pakok ku boleh gapo? Nabi pun tak ada apa, hajar terungkam tu. Dah mu kata 5 perkara hak ni kepada Allah, hamu ambil hak 5 perkara ni hak mu. Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Ni 5 hak mu kepada Allah, hamu ambil 5 ni daripada Allah. Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Sudah beres belaka. Lepas tu Nabi kata paling pada sahabat dia, amma hadza faqad mala'a yadayhi minal khair. Adapun si anu ni kunni ni ia boleh tem daripada kebaikan. Mala'a yadayhi, penuh 12 tangan dia tu daripada kebaikan. Sebab ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Mari ni Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Penuh tangan dia 12. Sabiang dia tu untuk dia nak jumpa samrap popak Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Mas'ud pun dia kata, pada satu hari itu aku duduk dalam PT sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patu kok mana aku sebut la haula wala quwwata illa billah. Abdullah bin Mas'ud lah, sahabat lah ni. Bandar sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud. Dia kata pada satu hari aku duduk di PT Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu aku kata la haula wala quwwata illa billah. Nabi pun tanya, mu tahu tak kuamai dia, tafsir dia tu, maiting dia tu tahu ke tak? Abdullah bin Mas'ud dia kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Lalu itulah Nabi atibai, la haula, tak adaklah upaya kita daripada nak deraka pada Allah yukwen Allah kumkrom kita. Sedewa kalaulah kita hidup gelecoh, hidup buat benar hak maksiat hak bab sani, cuan tu benar tu kita terlucut daripada kumkrom Allah. Nauzubillah min zalik. Kena khabar situ. Pak kalau tak khabar lagi yogi kharajak yogi kharajak. Wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Dan tak ada power kita untuk kita nak taat kepada Allah kecuali pertolongan daripada Allah. Ngak kita nak kata Allahu Akbar bukan sedap mulut kita deh. Kalau tu hegit katuk mata hati kita walaupun mulut dah gerak, katuk hati kita tak berasa nak sebut Allahu Akbar. Tak berasa nak sebut Alhamdulillah. Talqin ni kadang-kadang dek kecek dengan siapa-siapa orang
lambat dah. Dek kecek daya dia. Alhamdulillah. Ni panggil talqin lah. Dia tak kata lagi. Yang kita talqin dia dah tu. Alhamdulillah dek kecek, don nasihat dia. Dia dek rabai hakkan lambat dia tu dah. Lepas kita pun royak. Lepas tu alhamdulillah. Dia tak kata lagi. Lepas tu katalah alhamdulillah. Tak kata juga. Allahu akbar. Ya lambat cakap dah, susah cakap dah. Nak kata hak tu ngatalkan kita nak jadi turuk kita tu dah. Ngan royak nek enam dia suruh royak pula dah tak royak juga. Tu Allah tak tahulah, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dicerita padaku oleh Jibril alaihi salam. Kuamai bab ni la haula wala quwata illa billah. La haula daripada deraka pada Allah kecuali Allah kumkurang kita. Tak ada power kita untuk nak taat pada Allah. Ya wen daripada pertolongan daripada Allah. Kuamai hak ni diajarkan oleh Jibril padaku. Lalu itulah yang dikasih sekalian akhir sekali. Masa pun apa dah dah. Nenon memang kita ada sahih lek headphone tentang masalah kata kita ni duka kita, serabut kita ada sahih tentang headphone tentang dah. Lepas tu menyebabkan kita tu jadi dekaruk di kepala kita, bime kita masalah anak anak kita gapo dan panahan hoda sipo. Tapi semua tu dengan sahih kita tantang kita nak jadi rusing, kita nak nocai, kita siacai tu adalah sebab kita. Kalau kita pergi tanya, kalau dia mau tanya kita boleh rabai ambil di mana ni sampai esok lah rabai orang panggil kuam kriat kita tu. Tetapi kalaulah kita terasa kata Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita, sebaca lah dah. Apakah kalau kita rasa kata kuam kriat kita tu ada sahih tantang tapi kita Allah Subhanahu Wa Taala tak nyanyi. Muhammad Mutawalli Sya'rawi ni katakan. Dia kata kalulah mungkikane duk bawa perahu kita bahtera kita perahu kita duk hadap depan tu, lepas tu wasa nak gikane wasa sedak cekak dah. Gikane dah tu tiba-tiba ada opasak tantang juga. Ketahuilah kalau kita pergi kiri itu cerak dah. Pakai timeline kita lalu dah. Sebab hak kita pergi kanan itu adalah pilihan Allah nak menyelamatkan kita daripada kita timeline sini. Cumanya ada sikit sebanyak opasan. Siapa tahu tu nak tani perasaan kata kita jadi keng-keng dengan qada hak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rukun hak sakta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Situlah tak ada asutai. Tak ada satu makhluk, tak ada satu kejadian lebih kuat daripada doa. Hingga Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan doa tu lebih kuat daripada qada dia lagi dah. Ada qada dia suku, mari doa saat ni boleh tolak lagi hak qada dia tu. Subhanallah. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a. Tak boleh menolakkan qada itu kecuali doa dan tidaklah menambahkan umur kita nak pelaipi dah ni, tidak menambahkan umur kita kecuali kuam di kita. Bukan tambah umur kita di segi ayu kita, di segi tualik. Tambah tu di segi keberkatan. Imam Syafi'i mati muda, Imam Nawawi mati muda, tapi keberkatan dia tu. Kalau kita duk kacir, duk cagak, siapa keluar ni dah. Pongan kita di segi keberkatan tu kalau tak ada, ya tak ada kuamai kita dengan umur. Jadi kita nak sini barakatul umur insya-Allah taala. Itulah perjumpaan kita sebagai sabian kita pun dosa kata boleh bekal banyak dah sikit sebanyak insya-Allah taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawdu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah.